nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah kepada Perikatan Nasional yang sudah menang di PRK Kemaman. Okey, walaupun begitu tiba-tiba ada lagi pula spekulasi kawan-kawan main-main. Diorang main-main lah. Diorang buat lawak jenaka. Kononnya sekali lagi PRK ni mungkin batal dan buat lagi. Dulu diorang bilang dibatalkan kerana ada rasuah. Jadi saya tanyalah, jadi kenapa apalagi sekarang pula punya isu? Kenapa pula kali ini kena batal lagi kalau dulu rasuah? Kali ini apa lagi? Takkanlah pula hanya kerana Muhyiddin Yassin yang sedang disiasat dan disahkan oleh Timbalan Ketua Polis Negara bahawa kertas siasatan telah dibuka kepada Muhyiddin Yassin untuk disiasat kerana didakwa telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menyentuh 3R. Takkanlah pula itu pun akan jadi isu sehingga menyebabkan PRK ini batal. Takkanlah pula, saya kata dengan kawan-kawan. Tapi mereka kata, mana tahu rasuah lagi? Tidaklah. Kali ini saya rasa terbukti bahawa di Kemaman memang Perikatan Nasional kuat. Ternyata semua undian-undian secara terbuka di dalam channel saya yang saya buat untuk PRK Kemaman ini ternyata terpesong tersalah lah. Dan PN bukan saja mengekalkan kemenangan tapi juga telah membuatkan majoriti jauh lebih besar daripada sebelum ini. Jadi bolehlah dikatakan pada ketika ini Kemaman ini adalah kubu kuat Perikatan Nasional, kubu kuat untuk PAS, ya. Jadi adakah selepas ini pula Menteri Besar Terengganu ini seperti yang disuarakan oleh Mahathir yang kata dia ini layak jadi Perdana Menteri. Kemudian Muhyiddin pun kata dia ada kualiti menjadi Perdana Menteri. Adakah akan jadi kenyataan? Ataupun kualiti yang Muhyiddin nampak dia itu jadi Perdana Menteri adalah seperti kualiti dia. Yang ramai orang kata dia ini PM gagal. Perdana Menteri gagal Malaysia, Muhyiddin Yassin. Walaupun saya tidak setuju dia gagal, tapi ramai orang cakap dia gagal lah. Kasihan juga kepada Muhyiddin Yassin. Jadi Perdana Menteri yang amat pendek. Sekejap saja sudah pun terpaksa lepas jawatan kerana rakan dalam kerajaan sendiri tidak lagi percaya dia sebagai Perdana Menteri dan akhirnya dia terpaksa letak jawatan. Okey, jadi spekulasi, tetap spekulasi. Tapi saya harap spekulasi ini tidak benar. Saya harap spekulasi ini adalah spekulasi yang tidak benar. Kerana jangan lagi lah ada PRK lagi. Jangan lagi, tolonglah. Dan tolonglah jangan lagi ada rasuah dalam pilihan raya. Membazir duit Malaysia, membazir duit negara. Ingat berapa ringgit membuat PRK, ingat sikit-sikit. Kalau PRK punya duit itu dibuat untuk bantu rakyat miskin, berapa ribu orang boleh dibantu? Berapa ramai pelajar-pelajar miskin dapat dibantu. Jadi saya tolak spekulasi ini dan saya juga berharap semoga spekulasi ini tidak benar. Walaupun hanya main-main, lawak jenaka, melawak kawan-kawan buat joke sebenarnya, tapi walaupun joke, saya dengan serius menolak joke ini daripada berlaku kenyataan. Saya tidak setuju kalau ada lagi PRK. Saya tidak setuju kalau ada lagi. Dan harap-harap tiada lagi lah rasuah
dari siapa-siapalah. Tiada lagi rasuah. Hentikanlah rasuah. Kalau main dengan jujur. Kalau main politik yang baik. Jangan buat politik yang berdosa. Tiada guna menang kalau hanya rasuah. Tapi ini terbukti bukan rasuah, boleh menang. Tahniah diucapkan. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aman Palestin cuba untuk memberi amaran lah kononnya lah kepada SPRM dengan memberikan 3 hari untuk SPRM bertindak untuk menyah beku akaun-akaun mereka. Rasanya mereka ingat SPRM, rasanya lah mereka ingat SPRM akan tunduk dengan begitu, sebab mereka kata akan buat tindakan undang-undang kalau SPRM tidak menyah beku akaun mereka dalam 3 hari. Akhirnya SPRM bagi jawapan paling padu. Ingat SPRM takut? SPRM tak takut lah. SPRM tak takut. Lagipun yang pegang kad ini bukan Aman Palestin, tapi SPRM. Tahu SPRM? Yang sekarang ini dalam keadaan yang salah, terdesak, yang dalam keadaan bukanlah kelebihan berpihak kepada anda, ialah Aman Palestin. Beku akaun Aman Palestin, SPRM akhirnya sedia untuk kemukakan justifikasi kepada mahkamah. Makna kata begini, SPRM tak takut dan sedia untuk lawan di mahkamah. Sedia untuk lawan di mahkamah. Apalagi Aman Palestin, kalau betul-betul kamu berani, pergilah buat dakwaan kepada SPRM. SPRM tak takut, mereka sedia untuk lawan. Tapi kalau kamu sudah memang betul-betul mau lawan SPRM, pastikan kamu pun sedia untuk sebarang keadaan ataupun sebarang kesan-kesan lah yang akan datang. SPRM tidak akan main-main. SPRM akan korek sampai ke lubang cacing. Jadi kalau memang kamu ada rasa 1-2 salah, lebih baik bekerjasamalah dengan SPRM. SPRM bersedia untuk mengemukakan justifikasi kepada mahkamah berikutan isu pembekuan aset pertubuhan bukan kerajaan NGO Aman Palestin. Bos SPRM sendiri, Tan Sri Azam Baki, tampil dan berkata tindakan di dalam pembekuan aset itu merupakan prosedur biasa yang dilakukan oleh SPRM. Yang Aman Palestin terus moroyan habis. Kenapa? Memang itu prosedur biasa. Memang prosedur biasa, bukan kamu saja yang kena begitu. Siapapun kalau ada memang begitu, ada siasatan, memang begitu yang akan dibuat. Malah Bersatu pun kena tahu. Bekas Perdana Menteri punya parti sendiri kena. Ada apa dengan Aman Palestin sampai tidak mau kena? Siapa orang kuat di sana sampai tidak mau kena? Bersatu yang ada bekas Perdana Menteri pun kena, apalagi yang biasa-biasa aja nih. Jadi janganlah nak perasan yang kamu ni special sampai tidak boleh untuk disiasat, tidak boleh untuk diambil tindakan oleh SPRM mengikut prosedur. Ini prosedur biasalah, bukan ada sebarang niat jahat ke tidak. SPRM menjalankan siasatan secara profesional dan adil tanpa sebarang niat jahat atau ada apa-apa prasangka buruk pada mana-mana pihak. Betul tuh. Terpulanglah kepada mana-mana pihak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya mereka berasa ada keperluan untuk berbuat demikian. Jadi SPRM sedia
untuk mendedahkan kepada mahkamah justifikasi mengapa pembekuan aset itu dibuat. Katanya dalam satu kenyataan pada Selasa. Jadi apalagi? Ini lampu hijau nih. Kalau berani pergi saman ataupun pergi saman SPRM, pergi dakwa SPRM kalau beranilah. Tapi pastikan kamu betul-betul boleh menang. Kalau tidak, nanti kamu sendiri yang susah. Jelas bos SPRM ini tindakan membeku aset ini juga selaras dengan undang-undang yang sedia ada terhadap mana-mana siasatan jika dia perlu. Ini Section 44(1) saya beritahu. Tindakan pembekuan aset bagi membantu siasatan adalah berdasarkan Section 44(1) ini. Yaitu AMLA TF PUAA 2001 yang memberi kuasa kepada suatu agensi penguat kuasa untuk mengeluarkan perintah membekukan harta mana-mana orang. Ia adalah tindakan yang biasa dijalankan dalam mana-mana siasatan sekiranya ada keperluan, katanya. Mengulas lanjut, Azam menegaskan SPRM telah dipertanggungjawabkan dan memikul amanah untuk melakukan siasatan secara adil dan tegas berhubung apa jua isu penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa, terutamanya kes berkepentingan awam yang melibatkan ketirisan dana. Inilah tugas tanggung jawab SPRM. Mereka tidak mau ada dana duit orang ramai yang disalahguna, ada ketirisan. Ini duit orang tahu. Orang bagi derma, orang bagi sedekah. Jadi jangan main-main. Kononnya Aman Palestin pada Isnin yang lalu memberi tempo 3 hari kepada SPRM untuk menyah beku. Lepas itu Muhammad Rafiqi Rashid Ali, peguam yang mewakili NGO itu, kata mereka bakal mengambil tindakan undang-undang sekiranya SPRM gagal mematuhi tempo yang telah diberikan. SPRM tidak takut, SPRM langsung tidak bergagar, SPRM sedia lawan di mahkamah. Apalagi SPRM tidak akan takut. Jangan risau. Kepada semua penderma, kepada semua orang sudah bagi sedekah kepada SPRM, kamu jangan risau, kamu jangan takut, kerana SPRM akan pastikan sekiranya mereka ada buat penyelewengan, sekiranya mereka ada buat apapun ketirisan, sekiranya mereka ada buat salah guna wang dana itu, sekiranya memang ada unsur-unsur yang tidak baik yang dilakukan oleh NGO ini, SPRM bakal akan menolong anda semua untuk mempertahankan undang-undang. Jadi itulah, saya kesian juga kepada penderma, kepada orang yang bagi sedekah. Kalau lawang mereka itu, kalau lawang mereka itu disalahguna, ada ketirisan, tidak sampai seperti yang sepatutnya, saya kesian jugalah. Jadi tahniahlah, saya berdoa SPRM akan dapat membongkar banyak lagi kes gini kalau ada, supaya orang-orang yang sudah berharap untuk mereka dapat membantu seperti sepatutnya kepada orang-orang yang memerlukan itu betul-betul sampai seperti yang sepatutnya. Susah juga. Saya doakan keadilan berlaku kepada semua rakyat Malaysia. Dan Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.